Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Tazkirah Santai Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, masa bergerak begitu pantas. Setiap detik yang kita lalui dalam kehidupan ini, dia berlalu ataupun beredar tanpa kita sedari. Kadang-kadang sampai kita tak perasan. Rasa macam baru je masuk tahun, sedar-sedar nak habis tahun dah. Rasa macam baru je hari Khamis, tiba-tiba hari ni dah hari Khamis dah. Jadi rasa masa tu macam begitu cepat. Jadi sebab apa tak? Biasa tak kita rasa benda-benda macam ni? Jadi nak tahu tak sebab apa? Jom bersama-sama saya sehingga ke penghujung rancangan ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, boleh subscribe YouTube channel saya, Aziz Saim TV Channel, untuk mendapatkan update-update yang terbaru, perkongsian-perkongsian yang terbaru. Like, share, mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat, insya-Allah. Jadi bagi sidang penonton yang berada di luar sana yang nak menyumbang kepada Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, boleh pergi ke Facebook Masjid Sungai Buloh untuk mendapatkan link untuk menyumbang, ataupun boleh scan QR code yang tertera di skrin tuan-tuan untuk menyumbang, ataupun boleh masuk ke akaun bank Masjid Bandar Baru Sungai Buloh untuk menyumbang kepada Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Jadi sumbangan tuan-tuan dan puan-puan kita manfaatkan untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membantu mereka yang memerlukan, yang terkesan dengan pelaksanaan PKPB ini. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita sama-sama. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan ini, detik-detik masa yang kita lalui dalam kehidupan ini, sedar ataupun tak, perasan ataupun tak, kita sebenarnya semakin hari semakin dekat dengan kematian. Semakin hari semakin kita hampir dengan penghujung kehidupan kita. Semakin kita hampir dengan pemutus kepada segala kelazatan dunia. Kita ni semakin hari semakin menemui ajal. Itu yang pasti. Bukannya makin kita bertambah umur, makin panjang umur kita. Tapi sebaliknya, semakin bertambah umur kita, maka semakin dekatlah kita dengan kematian. Itu perkara yang pasti. Perasan ataupun tak juga, masa-masa, detik-detik yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-harian, semakin lama rasa makin cepat. Masa ni dia cepat je berlalu. Kadang-kadang kita baru nak rehat hujung minggu tu, tengok-tengok esok dah nak kena masuk kerja dah, kan? Biasa tak rasa macam ni? Ini sebenarnya adalah petanda bahawasanya kiamat dah semakin hampir. Kita dunia ni dah nak sampai kepada penghujungnya. Buktinya Nabi SAW ada sebut dalam hadis daripada Anas bin Malik, sabda Nabi SAW, "La taqumus sa'ah hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanah kasy-syahr wasy-syahr kal-jum'ah wal-jum'ah kal-yawm wal-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah qad daramat bin-nar," atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqaraba az-zaman, tidak akan berlaku kiamat sehingga masa ni dia berlalu begitu pantas. Setahun rasa macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu, seminggu rasa macam sehari, sehari rasa macam sejam, dan sejam, kata Nabi SAW, qad daramati bin-nar, sejam rasa macam satu sambaran api. Kuncinya sebab apa? Sebab hilangnya keberkatan dalam masa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sehingga kurangnya amalan kita, disibukkan kita dengan dunia, tak sempat kita nak beramal, tak sempat kita nak buat bekalan untuk menuju ke negeri abadi, iaitulah akhirat. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, maka tanggungjawab kita adalah kita nak cari bekalan untuk kita nak bawa untuk menuju ke akhirat nanti, untuk kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak dalam sehari kita ingat akhirat berbanding dengan dunia? Kita ni dah cukup disibukkan dengan dunia, dilalaikan dengan dunia, sampai kita tak ada masa nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nak tahu, dan saya rasa semua dah tahu, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa kita, cabut roh daripada jasad kita, maka pada waktu itu kita tak akan dapat nak buat amalan lagi, kita tak akan dapat nak mengumpul pahala lagi, kerana pada waktu itu kita dah tak boleh buat apa-apa. Jasad dah terbujur kaku. Pada waktu itu dah tak boleh dah lagi nak collect pahala banyak-banyak. Sebab apa? Kita dah memang tak boleh nak buat apa. Roh dah dicabut daripada jasad kita. Jadi dalam pertemuan ini, saya nak kongsikan dengan sidang penonton di luar sana, apakah amalan-amalan yang boleh kita buat, yang mana pahala dia akan berterusan sehingga selepas daripada kita mati. Walaupun telah dicabut nyawa kita, tapi pahala daripada amalan-amalan yang kita buat ini akan terus-menerus mengalir kepada diri kita. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi SAW, "Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarah wa waladan salihan tarakah wa mushafan warathahu
masjidan banahu, baitan libni sabili banahu, nahran ajrahu, sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, yalhaquhu min ba'di mautih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang beriman ini dia akan dapati pahala dia akan berterusan walaupun nyawa dia ataupun roh telah dicabut daripada jasad dia. Apa amalan yang dia buat? Yang pertama dia ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Yang keduanya waladan salihan taraka, anak yang soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga mushafan warathahu, mushaf Al-Quran yang diwakafkan. Yang keempat masjidan banahu, masjid yang dibina, yang didirikan. Yang kelima baitan libni sabili banahu, rumah untuk musafir, rumah ibnu sabil yang didirikan. Yang keenam nahran ajrahu, sungai yang dialirkan. Dan yang terakhir sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau kama qala Nabi SAW, iaitulah sedekah yang dikeluarkan, yang diberikan, diinfakkan semasa dia sihat dan ketika dia hidup. Maka ini adalah perkara-perkara ataupun pahala-pahala amalan yang dia buat yang akan berterusan sehingga selepas daripada kematian dia. Walaupun dia telah mati, tetapi pahala-pahala 7 amalan yang dia buat ini akan berterusan mengalir masuk kepada dia, tidak akan putus-putus. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini yang kita nak bawa di akhirat nanti. Antaranya ilmu yang kita dapat, ilmu yang dimanfaatkan, yang kita ajar pula orang lain beramal pula dengan ilmu kebaikan yang kita sampaikan, maka kita pun dapat pahala. Yang keduanya anak yang soleh yang kita didik, yang kita besarkan dengan agama, maka itu akan membantu kita di akhirat nanti. Yang ketiga mushaf Al-Quran yang kita wariskan, yang kita wakafkan, dibaca selagi mana dibaca Al-Quran tersebut, maka akan mengalir berterusan juga pahala dalam diri kita. Yang keempatnya masjid yang dibina, walaupun kita tak melaburkan seluruh duit kita untuk membina, mendirikan sebuah masjid, mungkin ada sebahagian kecil saja daripada duit kita yang kita sumbangkan untuk masjid, digunakan selama mana masjid itu hidup, masjid itu dimanfaatkan, digunakan untuk beribadah di dalamnya, maka kita sampai bila-bila kita akan dapat pahala daripada apa yang kita sumbangkan tu. Jadi sekarang ni sidang penonton sekalian, masjid-masjid banyak terkesan dengan pelaksanaan PKP ini. Kita tak salahkan siapa-siapa. Ini adalah untuk demi menjaga nyawa kita dan menjaga nyawa orang lain. Jadi masjid-masjid ni dah terkesan. Apa tanggungjawab kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, adalah kita bantu masjid semampu kita. Tak mampu bagi banyak, bagi sikit pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita bantu masjid. Masjid ni dia bukan ada bisnes tuan-tuan. Dia cuma bergantung kepada sumbangan daripada orang ramai. Jadi rebut peluang ni, infak kat masjid. Macam-macam cara yang mudah ada. Boleh scan, boleh klik link, boleh bank in dan sebagainya, walaupun kita tak datang ke masjid. Jadi masjidan banahu, masjid yang kita sumbangkan, yang kita infakkan harta kita untuk kelangsungan masjid tersebut, untuk menghidupkan masjid tersebut. Maka selagi mana masjid itu hidup, masjid itu didirikan ibadah di dalamnya, selagi itulah kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun rumah Ibnu Sabil, rumah orang musafir yang kita dirikan, ataupun sungai yang kita alirkan, ataupun sedekah, kata Nabi, sedekatan akhrajaha, sedekah yang kita keluarkan daripada harta kita semasa kita sihat, semasa kita hidup. Jangan tunggu kita sakit, jangan tunggu Allah Ta'ala cabut nyawa kita, baru waktu itu kita menyesal, kita baru nak bersedekah. Pada waktu itu, maka tidak ada lagi jalan untuk kita nak kembali ke dunia ini untuk nak beramal lagi, kerana semuanya telah terlambat. Jadi sidang penonton sekalian, rebut peluang ini. Kita hidup 60 hingga 70 tahun ni, tak banyak mana amalan kita. Jadi orang yang pandai adalah orang yang dia ada strategi untuk mendapatkan pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah lagi saham dia di akhirat nanti. Kalau saham dunia kita pandai pula strategi, saham akhirat Nabi SAW dah ajar. Ini strategi dia. Jadi tuan-tuan, tak perlu tunggu lama lagi. Allah Ta'ala bagi hidup sampai hari ini. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan dengar hadis ini. Jadi tolong, selagi hayat ini dikandung badan sidang penonton sekalian, cuba untuk kita infak, cuba untuk kita cari saham akhirat, cuba untuk kita amalkan, kumpul sebanyak amalan yang mungkin ataupun pahala-pahala yang boleh kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita nak hidup di satu negeri yang abadi, satu tempat yang sifatnya selama-lamanya,
iaitulah di akhirat nanti. Jadi cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan boleh beramal, mudah-mudahan saya dapat pahala, tuan-tuan juga dapat pahala. Sebarkan dakwah, sebarkan mesej ini, mudah-mudahan lebih ramai yang tahu dan lebih ramai daripada umat Nabi Muhammad SAW akan terus untuk beramal dengan amal kebaikan, insya-Allah. Jadi jumpa kita lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.